Pernah Anda dengar tentang payung emas? Ya, saya pegang payung emas. Dan selalunya orang akan menggunakan sesuatu kerana payung emas ini. Dan adakah ia benar ataupun mitos? Jadi mari sama-sama kita kupas tajuk kita pada hari ini dengan tajuk payung emas, benar atau mitos. Mari bersama dengan Ustaz Abah, Kreativitas Dakwah, Minda Ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah, Kreativitas Dakwah, Minda Ingat Allah. Sebagai support channel Ustaz Abah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita teruskan dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Payung emas, mitos atau realiti? Itulah yang kita akan bincangkan hari ini dalam tajuk poligami. Tajuk yang penuh kontroversi, tapi sebenarnya sangat-sangat menarik untuk kita perbincangkan. Okey, kita tengok dekat sini. Pada akhir perbincangan nanti, insya-Allah, pelajar-pelajar akan dapat menjelaskan pengertian poligami. Yang kedua, menghuraikan hukum poligami. Yang ketiga, menyenaraikan syarat-syarat berpoligami. Dan yang keempat, menghuraikan kesan poligami. Dan yang kelima, menghuraikan hikmah disyariatkan poligami. Okey, bersedia anak-anak? Okey, insya-Allah. Sebelum itu kita akan tengok dulu apakah pengertian poligami dari sudut bahasa. Boleh tengok kat sini. Nampak tak anak-anak? Dari sudut bahasa, poligami berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud banyak isteri. Ya, maknanya kalau banyak isteri itu dari sudut bahasa Latin itu bermaksud poligami. Okey, dari sudut istilah syarak yang dikendaki oleh agama kita ialah lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak melebihi 4 orang dalam satu masa. Maknanya kalau dia kahwin lebih daripada 1, 2, 3 atau 4, maka dia dikira sebagai berpoligami. Okey anak-anak sekalian, apakah hukum poligami? Selalu orang akan guna, aku ni wajib dah poligami, aku ni tak apalah sunat je, aku ni harus, aku ni makruh. Okey, sebenarnya kita tengok apakah hukum asal bagi berpoligami. Hukum bagi berpoligami ialah hukumnya adalah harus. S-A-H-R-U-S. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Okey anak-anak, kita tengok dekat skrin ni pun ada ya. Okey, apa dia? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maksudnya apa? Maka kahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu sukai itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum, sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukan keadilan di antara isteri-isteri kamu, maka cukuplah seorang sahaja. Sebab itulah ya, ada orang yang baca, selalu dia baca ayat ni sampai dekat masna saja. Kahwinlah kamu 2, 3, 4 baru stop. Dia kata Nabi Al-Quran pun suruh kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Kan dia tak baca sampai habis. Sebab itu dalam Islam kita kena baca sampai habis. Okey anak-anak. So nak kahwin mestilah untuk berpoligami mesti ada syarat-syaratnya. Okey, ada 3 syarat yang diterangkan dalam buku teks kita. Yang pertama, tengok dekat sini. Tidak melebihi daripada 4 orang isteri. Dia tak boleh kahwin. Kecuali lah kalau dia kahwin tu seorang mati, 3 ada kosong lagi boleh kahwin jadi 4. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh berlaku adil. Ya, boleh berlaku adil, iaitu apa? Dia boleh memberikan makanan kepada isteri-isteri dia, pakaian kepada isteri-isteri dia, tempat tinggal dan juga giliran untuk bermalam. So, 4 perkara dia kena jaga kalau dia nak kahwin. Nak kahwin lebih, kalau kahwin seorang tak apalah, fikir tu saja. Okey. So, yang ketiga, mestilah mampu dari sudut jasmani dan juga rohani. Ini badan pun nak jalan pun kaki angkat macam ni kan. Ada hati nak kahwin 2, nak kahwin 3 kan. Dia kata okey lagi, dia kata kaki je tak okey kan. So dia mesti mampu dari segi jasmani dan juga rohani. Okey anak-anak. So sekarang kita akan tengok pula. Selalu orang cerita bestnya, seronoknya berpoligami.
Dan memanglah menarik ya, sebab Islam membenarkan mesti ada hikmah dan kebaikan dia. Okey. Tetapi kita tengok bagaimanakah kesan berpoligami yang tidak mengikut syariat. Dia kahwin poligami, menikah 2, 3, 4 tapi tak ikut syariat. Okey, orang yang berpoligami yang tidak mengikut syariat, ya, apa yang akan berlaku? Yang kita perlu ingat dulu, kalau dia kahwin, dia berpoligami, dia ikut syariat yang Allah tentukan, hukumnya dikira sebagai ibadat. Okey, dia jaga isteri dia baik, dia semua bagi keadilan, dapat anak, zuriat keturunan dijaga dengan penuh baik, dapat anak yang soleh dan soleh, isteri pun seorang isteri, atau 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang, isteri yang solehah, maka dia dikira sebagai ibadah. Orang kata, ada ke? Tak lah ini Ustaz. Ada. Tapi orang selalunya tak cerita benda-benda yang macam tu. Dia cerita keburukan berpoligami. Okey, kita tengok. Poligami yang tidak mengikut peraturan Islam, seperti tidak adil, akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan boleh menyebabkan berlaku pergaduhan sesama isteri, dan anak-anak juga tidak akan mendapat hak. Ya, okey, kita tengok dekat skrin seterusnya ya. Okey, apa yang berlaku ya? Kita tengok bagaimana Nabi SAW telah memberikan peringatan azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak adil ketika berpoligami. Hadis yang diriwayatkan, anak-anak boleh baca dekat sini hadis ni ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bagaimana maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri, lalu dia cenderung kepada seorang isterinya, itu dengan memberi keistimewaan kepada salah seorang daripada keduanya, maka akan pada hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan bahunya itu sengit. Masya Allah. Sebab apa? Itu baru 2 orang isteri. Kalau 3 orang isteri, sengit gini. Kalau 4 orang isteri, begini. Kan? 5 orang isteri, kebah tu. Okey, itulah bermaksud bahawa azab Nabi SAW. Okey, kita tengok slide yang seterusnya, anak-anak. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Hikmah. Tengok dekat sini. Apakah hikmah ataupun kebaikan disyariatkan berpoligami? Yang pertama sekali, mestilah sebab. Orang kata, aku ni sebagai orang wanita, aku tak setuju sangat dengan poligami. Tak boleh. Sebab hukumnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena jagalah supaya suami saya tidak berpoligami. Jaga makan minumnya, jaga baik-baik, insya-Allah tidak berpoligami. Okey. So, yang pertama sekali, kebaikan berpoligami. Hikmah di syariat poligami ialah menyambung keturunan bagi isteri yang mandul ataupun yang tidak dapat memberikan zuriat. Kan? Kahwin-kahwin 2 tahun, baru kahwin 2 bulan, tak dapat anak, nak kahwin lain, itu bukanlah ya. Ni kahwin 10 tahun, 20 tahun tak dapat anak, maka dia pun nak kahwin lain. Sebab apa? Untuk mendapatkan zuriat. Okey, yang kedua, untuk membela ataupun membela anak yatim dan juga wanita. Ya, sebab dia kahwin dengan janda, ada anak ya yang dia nak pelihara. Yang ketiga, mengelakkan daripada maksiat. Mungkin kalau dia tak kahwin lain, mungkin boleh berlaku maksiat, perzinaan dan sebagainya. Dan yang pastinya, orang yang melakukan poligami yang ikut sunnah, maka akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Okey anak-anak, hari ini spesial sikit, apa akan tunjuk soalan. Tengok soalan kat belakang apa? Perkara berikut adalah syarat-syarat berpoligami kecuali. Mana dia? Ya, tengok soalannya, anak-anak boleh jawab. Berkemampuan dari segi jasmani dan rohani, tidak melebihi 4 orang isteri dalam satu masa, berkemampuan kewangan, boleh berlaku adil. Jawapannya apa? C, betul ya. Okey, betul. So anak-anak, soalan yang kedua, jawapannya C, betul ya. Soalan yang kedua dan anak dapat 1 markah. Okey, kita tengok soalan ini, contoh soalan objektif ya. Hukum berpoligami adalah ramai boleh jawab ni. Kan? Hukumnya adalah harus. Betul, nampak tu jawab kan. Mulut-mulut duk kuat macam tu. Betul. Kan? Dan yang ketiga, soalan yang seterusnya, kita tengok anak-anak, manakah yang berikut bukan bukti keadilan suami, bukan pengertian keadilan suami dalam berpoligami. Mana keadilan? Adakah suami kena dari sudut pakaian kena bagi tak? Betul kan? Kasih sayang, ya, makan minum, tempat tinggal. Manakah yang suami yang maksud keadilan dekat sini anak-anak? So jawapannya ialah kasih sayang. Kasih sayang tak boleh nak ukur ya. Tapi pakaian kita boleh ukur, makan minum kita boleh ukur, tempat tinggal pun kita boleh ukur. Tapi kasih sayang berada dalam hati ya. Okey, dan soalan yang seterusnya ialah antara syarat berpoligami ialah apa dia kat situ? Mempunyai wang yang banyak, mendapat keizinan isteri pertama, belum mempunyai zuriat keturunan,
dan tidak melebihi 4 orang isteri. So jawapannya ialah apa? D jawapannya. Ya, betul. Okey, abang dah cukuplah soalan untuk hari ini ya. Okey, jadi abang rasa cukuplah sekurang-kurangnya dah faham. Tadi tentang soalan tentang payung emas tadi. Ya, tentang payung emas tadi kita dah terjawab. Sebenarnya tidak ada dalam Islam siapa yang berpoligami itu mendapat payung emas yang abang tunjukkan tadi. Sebenarnya payung emas tu kalau nak macam mana? Pergi kedai emas, beli kat bini. InsyaAllah dapat payung emas. Nak bagus lagi, beli rantai emas penuh pegang tangan. InsyaAllah mungkin dibenarkan suaminya untuk berpoligami. Okey, jangan lupa teruskan menyokong channel Ustaz apa? Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Okey, insyaAllah. Dan boleh juga buka ataupun layari abah di Facebook Azlan Idris ataupun di Instagram Azlan Idris. Okey, itu saja daripada abah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.